tajuk matematik ataupun melibatkan kehidupan harian. Sebenarnya soalan jenis ini tak semestinya lebih susah. Kadang-kadang pengiraan dia senang. Tapi dia lebih kepada uji kefahaman kamu lah. Kenapa lama pusing ni? Sudah ke belum? Okey. Okay, so kita tengok latihan 6.6.2. Kamu tak payah sibuk salin lah, nanti cikgu bagi PDF dan baru kamu cuba buat ya. Okey, dalam rajah di sebelah AE di mana? Okey, AE ini mewakili tinggi sebuah bangunan lah. Okey, di sini ada satu bangunan. So kadang-kala soalan dia nak nampak canggih, dia terus lukis satu gambar rajah building lah. Okey, tak ada apa pun sebenarnya. Okey, kemudian sudut dongakan punca A dari B. Sudut dongakan sudah belajar dalam matematik. Nisa sudah belajar sudut dongakan dalam matematik. Sudut dongakan dan sudut tunduk. Dah. Ada So di sini tapi kalau tak faham pun tak apa sebab gambar raja sudah label untuk awak. Dia baik hati dia sudah label untuk awak. Kalau kamu tengok sudut dongakan punca A dari B. A dari B. So inilah sudut dia. Okay? Dia sudah label untuk awak, tak apalah. Okay, kemudian ini A dari C, A dari D. Dia sudah label untuk awak. Kalau tak faham pun tak ada masalah. Sebab bagi saya untuk soalan ini lebih kepada menerangkan maksud sahaja. Okay? Menerangkan maksud sahaja. Okay. Lepas tu titik BCDE, BCDE ini terletak pada satu garis lurus mengufuk. Diberi BC 11. Okey, BC 11 dia pun sudah bagi. CD 5 dia bagi. Lepas tu AE ialah H, DE ialah X. Lepas tu dia tanya apakah tinggi bangunan ini? Apakah tinggi bangunan ini dalam sebutan X? Okey, dalam sebutan X. So sini kalau kamu nampak, okey, di sini ada berapa segitiga dulu? Di sini ada berapa segitiga? Okey, cikgu cari seorang teman saya. Okey, Fatin, ada berapa segitiga di sini? Yang kita nampak ataupun total? Yang kita nampak. Yang sudut tegak ke? Tak kisah. Oh iyalah ya. Kalau bukan bersudut tegak lagi banyak. Kita cuba sebab biasanya soalan fungsi trigonometri merupakan soalan yang agak rumit. Biasanya dia tidak melibatkan lagi apa yang awak belajar dalam penyelesaian segitiga. So kita cuba buat dengan segitiga bersudut tegak dulu. Tapi kalau awak buat soalan ini sampai last minute cikgu, segitiga bersudut tegak saya tak nampak idea. Saya nampak penyelesaian segitiga punya. Maka memang kita boleh expand lagi lah. Daripada hanya setakat tengok segitiga bersudut tegak, kita juga tengok segitiga yang jenis punya. Sekarang kita cuba tidak merumitkan keadaan kita tengok segitiga bersudut tegak saja. Tengok boleh settle masalah dah. Okay. Kalau segitiga bersudut tegak? Ada 3. Ada 3. Iaitu segitiga? Segitiga ADE. Okey, ADE. Kejap. Kita ada segitiga ADE. Okey. ACE. Kejap. Okey, untuk segitiga ADE ini, apa yang awak tahu? Bucu dekat D tu 30 darjah. Itu 30, 3 tita. Bukan 30 sebab nanti ini tita 30. Okey, tak apa Okey. A tu 60. A itu 6. 6 tiga. Astagfirullah. Mana 6? Salah teacher, bukan. Saya ingat nak 30. Oh, sebab ini tadi ingat 30. So bukanlah Kalau ini 30 awak cakap atas 60 memang cukup terima lah, tapi bukan, tak apa. Okey, apa lagi? ACE. Ya, stem dia lah. Okey, segitiga yang satu lagi sudah ACE. Okey. ACE. Dekat C tu 2 theta, lepas tu panjang dia. Nak detail ke teacher? Nak detail lagi. Apa yang awak tahu tentang segitiga ini? 5 tambah X meter. 5 tambah X. Tadi punya DE? X. Ini X. Apa lagi? AE H. H. Ini pun H lah. Ada lagi? ABE. ABE. Ini theta. Ini H. Bawah berapa? 16 tambah X. Okey, 16 tambah X. Okey. So di sini kita dapat 3 segitiga yang berlainan sudut
Okey, yang perlainan sudut. Okey, sekarang soalan saya tanya, apakah tinggi bangunan itu? Tinggi bangunan itu ialah H lah. Maksudnya dia nak awak tulis jawapan awak, H sama dengan apa-apa dan di dalam ini hanya ada seputang X. Maksudnya cikgu tak nak nampak tita, cikgu nak nampak X saja. Nampak X, okey. Nampak tita saya tak nak. Boleh guna tan ke? Boleh? Boleh. Tapi nanti jawapan sini tak boleh ada tangent. Okey, kenapa awak terfikir tangent? Sebab opposite dengan adjacent. Boleh? Okey. So tak apa. Kadang-kadang bila kita tak nampak cara dia, apa yang terlintas keluar dalam otak kita, kita tulis saja. Kita tulis saja. Nanti kalau boleh nampak hubungan dia, kita sambunglah. Kalau tak nampak hubungan pun, kita letak di situ daripada awak plan. Cikgu beritahu kamu dalam exam, tolong jangan membazir masa awak. Pergi saling soalan cantik-cantik. Awak saling 10 kali pun, 1 markah pun saya tak akan bagi kepada awak. Lebih baik awak gunakan masa awak. Contohnya soalan ini, mungkin awak tak nampak idea, nak buat dia. Tapi otak awak terlintas keluar, cukup tangent. Awak buat aja rumus tangent, letak dalam itu. Kadang-kala awak main cuba-cuba macam itu, mungkin awak boleh dapat markah. Okey, tangent untuk segitiga yang mana satu? Semua ke macam mana? Fatih? You kata tangent, lepas tu ada 3 segitiga. Tangent yang mana satu? Theta tu lah. Theta itu, okey. So, tangent theta sama dengan? Sama dengan H per 16 per X. Tambah X. Okey, sambung. Okey, ni boleh. Cak. Kita Cuba. Kita tak apa, cuba nanti tak jadi cikgu cakap tak jadilah. Okey, tan theta darab dengan 16 tambah X. So tak silap cikgu akan tulis H. So untuk memudahkan penulisan cikgu akan tulis 16 tanpa S di depan daripada tulis di belakang. Kalau tulis di belakang awak kena tulis macam ini tangent theta kurungan 16 tanpa S. Supaya orang tahu 16 tanpa S darab dengan semua ini. So malas nak tulis 2 kali kurungan, awak boleh macam cikgu tulis terbalik lah Okey. Ya. So adakah awak sudah jawab soalan? Belum. Kalau kamu tengok ini memang sini sudah H sama dengan. Sini memang ada seputang S. Tapi dia masih tak dibenarkan sebab sini ada tangent theta. Boleh Okey. So idea? Tahu teacher. Okey, tak apa. Okay. Memang awak akan jam di sini kalau awak fikir arah ini. Okey, soalan saya, kenapa awak fikir tangent untuk segitiga pertama ini tidak fikirkan untuk kedua dan ketiga? Boleh tak untuk kedua dan ketiga? Boleh? Boleh. Hanya dia bukan tangent theta tapi yang ini tangent 2 theta, ini tangent 3 theta lah kan? Boleh. So kita buatlah. Buat. Tangent 2 theta. H per 5 tambah X. Okey, yang segitiga yang terakhir tu? Theta 3 theta H per X. H per X. So, kamu akan tengok ketiga-tiga ini sebenarnya awak boleh buat darab silang tapi masalah sama je. Dia walaupun sudah ada S tapi dia ada tangent theta. Boleh? So, sekarang cikgu padam ini. Masalah sekarang kita sebenarnya kalau darab silang sudah ada H, ada S. Tapi dia kacau tangent di situ. Dia kacau ini. Tangent theta, tangent 2 theta, tangent 3 theta. So sekarang awak kena fikirkan daripada apa yang awak belajar dalam fungsi trigo. Awak perasa awak perlu pakai lagi apa-apa yang awak belajar dalam fungsi trigo kan? Dalam tajuk fungsi trigo, tangent theta, tangent 2 theta, tangent 3 theta, apa hubungan antara mereka? Kalau kamu tengok sudut dia, theta, 2 theta, 3 theta. Rumus trigo mana yang boleh kaitkan mereka? Rumus berganda? Sudut berganda? Kalau rumus sudut berganda, theta, 2 theta, 3 theta tak pakai. Tak sure lah teacher. Tak tahu. Yang mirip, kalau kamu tengok di sini, yang mirip kepada, kalau setakat aku ambil sudut ini keluar, theta, 2 theta,
3 tita. Suruh kamu buat satu persamaan, apa boleh tambah, boleh tolak, boleh darab supaya dia sama dengan yang satu lagi. N darab theta. Maksudnya tita, maksud saya awak boleh letak tanpa, tolak, darab, bagi dan sama dengan wajib tulis lah. Sama dengan wajib tulis. Okey. Kemudian boleh buat operasi tanpa, tolak, darab, bagi untuk hubung kaitkan 3 sudut ini. Apa yang awak boleh tulis? Susunan tita itu pun boleh terbalik-terbalik lah kalau awak nak. N theta, N tu boleh jadi 1, 2, 3, 4. Macam tu ke? N tita. Ke pola? Cikgu tak tanya pola awak. Cikgu hanya nak awak wujudkan satu persamaan. Satu persamaan yang melibatkan tita ini menggunakan operasi-operasi matematik yang ada tapi mesti ada sama dengan. Awak ingat tak? N darab theta. Sorry, lain. bukan pola, bukan secara aruhan, secara industri. Waktu di sekolah rendah, awak pernah ada soalan macam ini kan? Okey, contohnya 5 petak, 2 petak, katakan 3. Kemudian cikgu suruh kamu isikan tanpa, tolak, darab. Guru sekolah tu kecil tak ada tanpa, darab, bagi. Tanpa, tolak dan sama dengan. Waktu itu macam awak tulis. Katakan, atau siapa boleh nampak boleh bagi saya. Tanpa, tolak, sama dengan. Isi 2 je lah untuk masuk dalam ini. Supaya dia bentuk satu ayat matematik yang betul. 5 tolak 2 sama dengan 3 ke? Contoh macam ini. 5 tolak 2 sama dengan 3. Boleh ya? Okey. So yang ini? Siapa theta tadi yang cakap itu boleh nampak ini? Sorry? Ditambah. Theta tambah 2 theta sama dengan 3 theta. Okey. Kejap. Okey. Kejap, nanti cikgu nak padam benda tak pakai. Okey, betul lah. Kejap, cikgu padam benda tak pakai. Kenapa cikgu tanya ini? Sekarang awak cuba bayangkan, ini maksudnya tangent theta tambah 2 theta akan sama dengan tangent 3 theta. Faham? Faham kenapa cikgu tulis macam ini? Faham. Okey So sekarang tengok balik ini. Rumus trigo mana boleh pakai? Tengok sebelah sini cukup. Boleh guna tu rumus sudut majmuk. Ya. Okey. Sekarang kita gunakan rumus sudut majmuk. Ada modul kan? Okey, baca untuk saya. Tan Sebelah kiri punya. Tan theta tambah tan 20 per 2 theta per semua. 1 tolak tan theta darab tan 2 theta. Okey. Sebelah kanan cikgu tak kacau. Sekarang kalau kamu tengok kejap. Tengok tangent theta wujud di sini, wujud di sini. Tangent 2 theta di sini. Sini. Tangent 3 theta di sini. Kalau saya masuk ke dalam, kan semua tangent akan hilang. Tangent semua hilang. Kan? Yang ini cikgu ganti dengan ini, hilanglah tangent theta. Yang ini saya ganti dengan ini, tangent 2 theta hilang. Ini hilang. Yang tangent 3 theta cikgu ganti dengan ini. Kan cikgu akan dapat satu persamaan tangent langsung tak wujud lah. Nampak idea dia? Okey, kita cuba. Okey, masukkan. H per 16 dalam kurungan. Kita punya. Okey, kurungan. Okey, itu awal lah ya. H per 16 tambah X 16 tambah X tambah H per 5 tambah X per semua 1 tolak. Kejap, naik atas sikit. Kejap, ruangan tak cukup. Okay, sambung. H sorry, tak nampak. 16 tambah X. Nanti kawan kamu tak nampak. Okey, cikgu pun tak nampak. Okey, apa dia? H 16 tambah X darab dengan H per 5 tambah X. Okey.
Sebelah tu sama dengan H per X. H per X. So sekarang kalau kamu tengok Aus dah berjaya wujudkan satu persamaan, hanya ada H dan X lah. So tinggal matematik awal lah. Macam mana kita nak ubah suaikan ini sehingga H dalam seputar X. Boleh buat sampai ini, awak sudah dapat maka kaedah awal. Okay. Boleh pindahkan, awak akan berjaya dapat maka terakhir awal. Ni banyak step tapi tak ada maka pun. Ini nak jawapan terakhir awak. Kita buat So slow lah, kita buat algebra kita, cikgu English ya. Okay. Awak nak buat apa, cikgu ikut. Yang bawah tu boleh darab. Okay, atas yang atas ke atas darat silang ke apa cerita ni? Atas dan atas, bawah dan bawah. Okay, ingat di sini kita akan buat atas dengan atas, bawah dengan bawah. Macam cikgu selalu kata nak buat darat silang, okay? Nak buat darat silang, sini mesti ada sama dengan dan kiri kanan tak boleh ada orang. Tak boleh ada nombor. Sebab kalau bayangkan awak buat darat silang ini, satu nanti nak ikut mana? Nak ikut atas ke nak ikut bawah? Okay. So tak boleh buat darat silang. So jenis ini ialah atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okay. So kita dapat satu tolak H kuasa 2. H kuasa 2. X kuasa bawah tu pula. S kuasa 2. X kuasa 2 tambah dengan okay, kita selesai kembangkan 21X. Berapa S? 21X. Okay, 21X. 8 tambah 80. Tambah 80. Ini kawan kamu telah buat 4 anak panah dan dia telah ringkaskan bunyinya. Okay, atas takkan tak pedulikan dia. Atas. Nak atas ini. Nak kena samakan bawah ke? Okay, nak terus cantum tak ada pilihan kan? Kecuali awak keluar idea awak. Cikgu nak samakan bawah ke? Kalau tak nak samakan bawah, ada cara tak cantumkan dia tak? Tak tahu. Ada kot. Ada tak? Okay. Tak ada. Kalau tak ada, itu saja yang keluar dalam otak awak, cikgu kena samakan. Pergi samakanlah sebab daripada you tak buat. Okay. Okay, kamu nak samakan, jadi pengebut dia berapa? Cikgu tukar warna. Pengebut dia jadi apa? Yang boleh jadi dia sama. Jadi dia sama. Mestilah tadi itulah kan. 16 tambah S, 5 tambah X kan? Darat 2 yang bawah itu, betul tak? So, tak payah buat semula, dia akan jadi S kuasa 2 tambah 21 S tambah 80. Okey, kejap cikgu tulis di tepi, takut kawan kamu tak tahu. 5X. Ini yang kawan kamu tapak, kenapa dia tapak ini Cikgu tulis di tepi lah untuk siapa yang tak tahu Okey, so atas jadi apa? Atas dia jadi 5 Kembang dia, tapi kawan kamu tak nampak. 5H tambah XH. Okey. Okey, itu kawan kamu tak kembangkan. Cikgu slow down sikit. Afatin cikgu slow down sikit sebab kawan tak nampak. So, bawah taruh apa, atas pun taruh apa Ini yang kau apa pun cikgu. Okey, tak apalah cikgu tulis sekali lah. Okey. Ini yang total nanti kawan kamu akan ringkaskan untuk kamu Okey, sama dengan H per S. Kejap, sabar panjangnya. Okey. Nanti ready. Okey. Atas itu buat yang ini. Kembangkan, buka kurungan. Buka kurungan jadi 5H tambah HX tambah 16H tambah HX. Okey, sini sabar sikit Boleh. Okey, bawah. Sama. Yang merah. Sama. Samakan pengebut juga lah kan? Okey, sabar. Nanti cikgu pakai warna merah supaya kawan kamu boleh baca. Yang merah bawah bunyi Okey, X kuasa 2 tambah 21 X tambah 80. So, ini jadi apa? Satu. Okey. X kuasa 2 tambah 21 X tambah 80 tolak H kuasa 2. Boleh Kita samakan pengebut So, sama dengan H per X. Okey, sabar. Okey, kejap cari ruangan lagi. Satu muka surat pun tak cukup.
Sudah habis. Okey. Sambung. Teacher, saya ada idea. Dia maksudnya kita terbalikkan dia jadi darat, boleh? Boleh? Maksudnya ini Boleh ya. hapuskan. Ini ya, ini maksud kawan kamu macam ini ya. Ambil ini kan, ambil ini. Okey, kejap ah. Ambil ini. Boleh yang ambil bawah ini. Okay, Kita kejap. terbalikkan. Kita terbalikkan dia, tapi nanti kita tak dapat terbalikkan lah. Tapi cikgu nak beritahu maksudnya, okay, kenapa kawan kamu cakap macam ini? Sebab ini ada satu, okay, ini ada satu bahagi, okay. So dalam matematik kita boleh buat bahagi. Bila bahagi kita boleh ubah jadi darab, kita boleh ubah jadi darab. Ubah jadi darab itu yang kawan kamu kata benda itu terbalik ya. Boleh, boleh. Idea itu boleh ya. Okey, nanti ya bagi saya tulis ha. Okay. Itu tata ni ya, kenapa benda itu jadi terbalik ya. Okey, darab, okey cikgu terbalikkan ya. Sekejap ha. Okey. H per X. Okey. Mungkin cikgu tak letak darab lah sebab takut nanti keliru dengan X. Cikgu buat kurungan saja. Okey. Supaya tak keliru. Okey. Sambung. Atas dengan bawah tu boleh potong. Itu tujuan kawan kamu nampak benda ini nak potong. Okey, lepas tu? Lepas tu boleh gabungkan. Gabungkan macam mana? Darab. Yang atas ni boleh settle. 5H tambah 16H jadi 21H. Okey. So kawan kamu nampak dua ini boleh diringkaskan. So dapat 21H tambah 2HX tambah 2HX di mana dia nampak pula kawan kamu nampak pula ini dengan ini boleh ringkaskan Okey. So itulah yang dapat tambah 2HS dengan 21H. Okey, lepas tu? Lepas tu per X kuasa 2 tambah 21X tambah 80 tolak 2X kuasa 2. Tak boleh ringkaskan kan? Okey, sampai sini. Kejap, cari luangan. Dah ke bawah. Garis sini ya. Garis sini ialah apa? Tunjukkanlah. Okey. Okey, sambung. Okey, sambung. Ingat kita nak hash sama dengan jangan lupa tujuan kita. Yang ke atas tu boleh faktorkan hash. Mak tahu. Atas itu nak faktorkan hash. Ya, nanti boleh potong ke dengan kiri kanan tu? Oh, maksud awak bila saya tarik hash keluar, hash sini dengan hash sana boleh potong tak? Sebenarnya nak potong sebab awak bagi hash. Hash akan sama dengan kosong tak? Mungkin tak hash bernilai kosong? Mungkin. Tak boleh. Tengok cerita ke apa cerita ni atasnya. Okey, hash mungkin kosong tak? Tak. So maksudnya boleh bagi hash. Boleh bagi hash sebab kita sangat pasti hash itu bukan kosong. Okey. So boleh maksudnya awak nak tarik dia keluar ya. Tarik hash keluar je ke tak? Oh ya, memang hash saja tarik keluar. Hash 21 tambah 2x. Kemudian ini x kuasa 2 tambah 21s tambah 80 tolak hash kuasa 2 sama dengan hash per x. So kita bahagi hash. So ini akan hilang, ini akan hilang. So kita dapat 21 tambah 2x. X kuasa 2 tambah 21s tambah 80 tolak hash kuasa 2 sama dengan 1 per x. 1 per x. Okey, sambung. Udah hati-hati bapak. Kita nak hash sama dengan Nak sampai dah. Boleh paksakan x ke? Maksudnya x tu semua pindah belah kiri. Kanan. Macam mana? Atas yang bawah ni darab dengan 1. Yang 2x bawah itu darab dengan kejap. Bawah itu darab dengan bawah darab atas baru bawah. Oh okey. Maksudnya awak nak buat darab silang lah. Okey. Kalau kamu buat darab silang,
Ini dengan ini dengan ini. Ah. Okeylah sebab kiri kanan tak ada benda dalam itu memang sama dengan boleh. Mana satu tulis dulu? Ya tak kisah, cikgu ikut awak aja sebab ini sama dengan. Kalau sama dengan tak kisah mana satu awak tulis dulu Kalau ini ada simbol ketaksamaan, lebih besar ataupun lebih kecil, yang ini tak boleh bergerak. Maksudnya yang bawah yang bergerak. Tapi kalau sama dengan tak kisah, cikgu ikut awak. Awak nak siapa yang bergerak? Nak 21 tulis dulu ke S kuasa 2 tulis dulu? X kuasa 2. Okey, S kuasa 2. Okey. So darab 1 dia balik kan? S kuasa 2 tambah 21X tambah 80 tolak H kuasa 2. Sama dengan 21X tambah 2X kuasa 2. Okey. Dah sampai dah. Ini pindah semua X dengan Pindah semua X. So sini tinggal apa? Teacher, saya lebih macam lagi cantik kalau kita pindahkan H tu sebab dia negatif. Okey, boleh. So dia jadi positif H kuasa 2 lah. Okey, so ini S kuasa 2 tambah 21S tambah 80. Yang pindah itu tulis di belakang so jadi tolak 21X tolak 2X kuasa 2. Okey, ingat selalu yang pindah yang jenis tanpa tolak punya, yang pindah punya tulis di belakang. Okey, hanya kalau siapa tak biasa tengok ini, awak lepas tu ataupun awak boleh terbalikkanlah kedudukan dia. Sebab maksudnya awak lepas tu tulis sekali lagi tukar kiri tulis di kanan, kanan tukar di kiri. Tukar suka sama suka. Boleh sebab sama dengan. Okey. Lepas tu boleh settlekan. Boleh settlekan yang X kuasa 2. Ya, okey. Jadi apa? So dia jadi negatif X kuasa 2 tambah 80. Tambah 80. Okey. Ataupun penulisan yang lebih cantik ialah kamu tulis 80 tolak X kuasa 2. Okey. Tapi tak kisah. Kalau awak tulis ini pun cikgu tak kata salah. Hanya penulisan lebih cantik ialah inilah. Tak tolak markah. Boleh cikgu tukar sebab sudahlah penat buat banyak-banyak kan. Bagilah tulisan cantik sikit. Kawan kamu tengah pening sebenarnya, cikgu tahu. Separuh sudah tenggelam. Okey, sambung. Sampailah. Sama dengan apa? Dah sampailah. Ujian kuasa. Itu sampailah akhirnya. Panjang cerita. 80 boleh ujian kuasa? Maksudnya? Tak boleh. Tak boleh. X kuasa 2 hilang. Tak boleh sebab sini ada tolak. Sini ada tolak. Kalau sekarang ialah 80X kuasa 2, maka mungkin awak boleh. Okey, cikgu 80 tak boleh. Tapi S awak nak tarik keluar, cikgu boleh terima. Tapi sebab ialah tolak, tak boleh. Okey. So akhirnya kita sampai panjang cerita ni. Tapi kamu tahu tak yang panjang-panjang awak cerita tadi itu tak ada maksudnya maka di sini Maka di sini, mana jalan sampai mana pun tak ingat lah. Ini maka diberi, lepas tu tengah-tengah panjang-panjang itu tak ada maka. Tak akhir di sini. Okey? Dan awak boleh tulis tangent ini, boleh tulis 3 ini ada maka jugalah. Kalau soalan ini 3 mark, inilah 3 mark. Tapi biasanya soalan mungkin akan bagi awak 1 maka lagi di sini. Iaitu awak nampak hubungan dia. Okey? Cikgu kecilkan Maksudnya cikgu akan bagi maka kepada kamu daripada segitiga ini awak mampu kaitkan dia dengan trigonometri, tangent dengan betul. Okey, lepas tu awak nampak hubungan 3 segitiga ini iaitu ini. Lepas tu tahu gunakan rumus trigo dengan betul. Lepas tu terus bakar jawapan. Soalan ini maksimum cikgu bagi format aja. Benar-benar kita buat ini tak ada maka pun. Tapi tak erti buat, tak ada jawapan. Itu yang cikgu kata dalam exam kalau kamu tidak mampu buat ini, jangan terus tak buat apa-apa. Apa yang terlintas keluar dalam otak awak, tulis saja. Tulis saja. Ada di antara kamu mungkin boleh buat sampai sini. Saya rasa awak mampu ikut cikgu sampai sini. Sampai sini separuh sudah tenggelam, saya tahu. Sebab awak pandai harap kepada kalkulator kan. So algebra awak tak cukup kuat untuk nak jawab soalan ini. Tapi kalau kamu tengok, soalan ini format, awak tak mampu buat algebra ini, awak dapat 3 mark. Kalau 100 maka awak sudah dapat 75. Cukup dapat A pun. Jangan tak buat langsung.
Jangan membazir masa pergi saling soalan cantik-cantik banyak kali pun tak guna. Apa yang terlintas dalam otak awak, tulis keluar. Tapi jangan hanya setakat tulis rumus kepada saya. Maksudnya awak tulis saya, okey, cikgu, tangent theta sama dengan opposite bagi hypotenuse. Okey, ataupun awak bagi saya, tangent A tambah B sama dengan tangent A tambah tangent B bagi satu tolak. Kalau tulis rumus tak ada markah. Cikgu hanya akan bagi markah kepada awak bila awak mampu pilih rumus yang sesuai dengan ganti nilai dengan betul. Itu akan dapat markah pertama. Maka kaedah awak. Contohnya, awak boleh gunakan tangent sama dengan opposite bagi hypotenuse dan boleh masukkan sudut dan sisi dengan betul. Maksudnya tak terbalik ataupun pakai sisi yang salah, awak akan dapat markah. Selesai itu lain cerita. Selesai punya markah. Okey. Ini ialah awak dapat hubungan dan tak ada kaitan. Okay, lepas tu cikgu akan bagi markah bila awak nampak ini ialah tangent A tambah B dan awak gunakan rumus itu dengan betul, masukkan A dan B dengan betul. Awak dapat markah kaedah lagi. So sebenarnya soalan matematik tambahan agak senang awak dapat sikit itu. Ini markah kaedah sikit, itu markah kaedah sikit. Walaupun mungkin cikgu 10 soalan, 10 soalan tak jumpa jawapan. Tapi markah awak tak semestinya sangat rendah. Pentingnya awak tahu gunakan rumus dengan betul, ganti nilai dengan betul. Kalau lepas kita ganti nilai, soalan ini ialah soalan cikgu satu huruf saja, lepas tu kita nak selesaikan punya, saya boleh shift calculate, maka kita harap calculator lah. Kalau soalan memerlukan algebra punya, cubalah. Mana tahu kita mampu sampai jawapan terakhir. Macam tadi tu Fatin tu agak-agak tapi sudah boleh sampai kan? Boleh sampai, bukan tak boleh. Tapi kurang keyakinan saja sebab panjang betul. Tapi bukan tak boleh. Inilah nanti berlaku bila awak masuk U. Soalan pendek aja. Ini bagi saya ini saya kira soalan panjang lah. Soalan pendek aja. Tapi wah, jalannya panjangnya. 2 muka surat, 1,5 muka surat. Bila cikgu berada di U, soalan dia baru 2 baris saja kadang-kadang. Soalan sekarang baris saja. Cikgu pakai 3-4 muka surat. Okay, itu dia. Tapi sebenarnya kita repeat algebra yang sama banyak kali. Kan? Cuba kamu tengok di sini. Samakan pengebut awak buat berapa kali? Samakan pengebut darat silang. Berapa kali awak buat kerja itu? Sabar, slow-slow buat. Boleh cepatnya. Okay, kita pergi kepada, alamak, masa nak habis lah. Okay, kita pergi kepada soalan 2. Dalam merancang penerbangan, juruterbang pesawat perlu menentukan kelajuan darat V km per jam. Pesawat itu hendak mengambil kira laju dan arah angin. Kelajuan darat dalam kilometer per jam boleh diungkapkan sebagai ini. Tanpa menggunakan kalkulator, cari V. V ialah apa? Okay, V ialah kelajuan darat itu jika tangent theta ialah 7 dan sudut itu mesti di antara 0 darjah sampai 180 darjah. Apa yang dia cakap? Okay. Merancang penerbangan, juruterbang itu ingin menentukan kelajuan darat V kilometer. Okay. Dia sudah bagi persamaan ini. Okey, sebenarnya soalan ini cerita banyak-banyak buat kita pening. Sebenarnya dia nak bagi ini aja. Okey, dia sudah bagi formula kepada awak iaitu V sama dengan 770 sin theta 135 per sin theta. Lepas tu dia bagi maklumat ini. Okay. Dia bagi maklumat ini. Soalan tanya, apakah V? Maksudnya dia tanya, apakah ini? So, ini adalah soalan, kalau cikgu ibaratkan dengan contoh sebelum ini adalah soalan cikgu bagi trigo, cikgu tanya benda lain. Okay. Cikgu tanya trigo lain. Dan kalau kamu tengok 135, okay. 135 di sini. Apakah sudut tirus yang sepadan dengan dia? Cari orang teman saya. Afiq, apakah sudut tirus yang sepadannya? 45. 45 ialah sudut khas. Yang sepatutnya awak boleh hafal jawapan dia. Sin 45 berapa? Tak ingat, tengok muka surat 3. Tak ingat. Kita tengok muka surat 3. So, kamu nampak jadual itu kita banyak kali pakai 1 per punca 2. Itu sin 45. Kalau sin 135, tanda dia macam mana?
Positif ke negatif? Macam mana? Yang 1/4 ini ialah sin 45 kan? Kalau sin 135, kita tahu nanti dia punya nilai pun 1/2. Tapi tanda dia positif ke negatif? 135. Negatif. Sudut cakar sukuan kedua. Sin? Positif. Masih positif. Masih positif sebab dia sukuan kedua. Kalau cos maka ini akan jadi yang untuk tirus positif, kalau untuk cakar negatif. Hati-hati So di sini kalau kamu tengok kita sudah ada jawapan untuk ini dah. Untuk ini. So sekarang satu lagi ialah ini. Sin theta. Kita cuba datang daripada ini. Kalau awak diberi tangent theta ialah 7, macam mana awak nak cari sin theta? Kita banyak buat kerja ini. Cikgu cari tengok muka surat berapa ada kerja ini. Ini fungsi trigo. Modul ada pada awak kan? Okey. Cuba tengok muka surat. Mana? Muka surat 10, contoh 2 bawah itu. Ada idea? Latihan 6.4, soalan 6 sampai 10. Awak diberi satu trigo, nak cari trigo lain. Okey, siapa boleh tolong Afiq kejap? Sebab masa saya nak habis ini. Boleh kita buat segitiga tukar teacher. Ya, okay. Yang pentingnya bila segitiga itu keluar, okeylah, ada idea lah. Okay, sambung. Okay, lukis segitiga. Cikgu letak theta sini ya. So, 7 kalau saya nak tulis dalam pecahan ialah macam nak tulis? 7/1. Okey, 7/1 Okey, ini tinggi tapak hipotenus 7 tulis di tempat mana? Tinggi. 1 Tapak. So hipotenus? Set 7 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey, iaitu? Set 50. Set 50 boleh dapat nilai cantik tak? Tak boleh. Tak boleh kecuali awak nak ringkaskan sahajalah. Okey, kalau malas kita ringkas kemudian pun tak apalah. Kita boleh biarkan dalam set 50 dulu sebab dia dalam nombor perpuluhan. Kita jangan ubah kepada nombor perpuluhan lah. Okey. So, kata di sini apakah sin theta kamu? 7/50. 7/50. So, kita ada ini dan nilai dia positif ke negatif Ini sukuan ke berapa? Sukuan pertama. Sukuan pertama sebab tangent positif. Kemudian dia di sini dia kata sukuan 1, 2. Tangent positif. So sukuan 1. Sebenarnya untuk sin pun kita pun tak risaulah. Sukuan 1, sukuan 2 memang positif pun. So gantikan nilai ini ke dalam ini. Ganti nilai ini ke dalam ini. Kemudian ringkaskan. Okey kita cuba buat sebab ini juga memerlukan algebra kamu. So di sini siapa boleh tahu sin 135 berapa, awak akan diberi markah. Siapa tahu macam mana translate daripada tangent theta sama dengan 7 untuk dapat sin theta ini, awak diberi markah. Okey? Hanya cikgu tak pasti ini dia nak bagi awak 1 mark ke dia bagi awak 2 mark. Dia kadang-kadang bergantung kepada peruntukan markah yang ada. Okey, sekarang kita akan dimasuk Sekarang siapa yang tengah cakap dengan saya? Akil. Okey Akil sambung So sin 135 ialah ini 1/2. Okey, bawah itu 7/50. Okey, so sekarang sudah tak ada kaitan dengan trigonometri sudah. Ini dikaitkan dengan algebra awak khasnya melibatkan set. Okey puan-puan yang lain highlight ini saja. Highlight ini saja kejap. Aku pergi kepada muka surat baru. Tak ada ruangan tulis. Okey kita sambung dia. Okey. Macam mana buat? Tak ada kaitan dengan trigo sudah. Okey, you nak buat apa cikgu ikut awak. Cadangan? Ataupun kumpulan lelaki lah. Siapa ada idea, siapa cakap saja. Sebab ini tak ada dengan fungsi trigo lah. Ini algebra kamu.
Salah cikgu tegur awak, tak salah cikgu ikut aja. Okey, cadangan cepat. Tekan kalkulator terus tak dapat makan ya teacher. Kalau awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan apa? 550. Cantik-cantik. Kalau itu boleh. Sebab tak dapat dikesan. Okey, terus dapat jawapan. 550 teacher. Oh, 550. Boleh. Sebab tak dapat dikesan. Nak jumpa Azibra tak? Tak nak? Biarlah. Siapa nak jumpa Azibra sebab awak kena latih cert awak. Maka soalan ini awak selamat sebab dia semua nombor. Dan lepas tu jawapan tu akan dapat nombor bulat, maka awak terselamat lagi sebab okey je. Tapi macam tadi yang kumpulan Fatim punya tak boleh sebab yang dia dalam Azibra. Tak erti-pot memang akan terus berhenti. Okey, kita cuba sambil ulang kaji cert. Kumpulan lelaki boleh? Cuba. Manual kejap. Tak cuba teacher. Jom macam mana? 770 tu darab macam biasa dengan 1 per set 2. Okey, soalan saya darab dengan atas ke, darab dengan bawah ke, darab kedua-dua? Darab atas. Okey, darab atas. Maksudnya jadi 770 per set 2 lah kan? Okey. Lepas tu darab dengan set 50 per 7. Kalau kamu ingat tadi Fatim pun ada kerja macam ini kan? Bahagi jadi darab. Itu yang dia kata Azibra sangat penting sebab inilah. Okey. Sambung. Lepas tu darab atas bawah 770 set 50 bahagi 7 set 2. Okey. 7 set 2. So ini kalau awak tekan kalkulator memang dapat 550. Kalau manual buat macam mana boleh tahu ini adalah 550? Cuba ringkaskan set 50. Set 50 boleh bagi dengan set 2 dapat set 25. Okey. Set 25 tu boleh dapat 5. So, ataupun terpulang cara kamu buatlah. So di sini kalau kamu waktu ini di bawah saya ke? Di bawah Cikgu Roza kan? Cikgu tak ingat Cikgu tak pasti Cikgu Roza ajar awak dengan macam mana. Saya ajar Cikgu ajar 5 sains 1 dengan cara ini Awak ambil nombor ini. Awak macam ingat tak dalam matematik dulu awak ada buat itu panggil apa? Faktor sepunya GSTT ya. Tanda saya tak ingat istilah dia. Faktor sepunya tandaan sepunya terkecil. Faktor sepunya terbesar. GSTT. Ingat tak ada perbezaan kan? Kita bahagi nombor itu banyak kali sampai tak jadi. Hanya cara baca ialah kalau kamu tengok. Kita cuba cari nombor dalam pasangan. Contohnya ini. 5 dengan 5 dalam pasangan. So bila dia dalam pasangan, kita akan tulis benda itu di luar sekali. Sepasang jadi satu kali di bawah, di luar. Yang tak ada orang sepasang punya ada di dalam. So set 50 sama dengan 5 set 2. Hanya kalau siapa ada kalkulator warna putih, sebenarnya awak boleh terus tekan saja set 50, kalkulator terus bagi jawapan. Kalkulator warna hitam tak mampu tolong awak. Kalkulator putih boleh tolong awak ya. So di sini kita dapat 770 okey kali dengan 5 set 2. Okey 5 set 2 bahagi 7 set 2. Okey sambung. 770 darab dengan 5 dalam. Dapat? Ya. Dapat 3850. 3850. Ada berapa anak panah dulu? Anak panah apa? Yang nak kembangkan kurungan ini. Berapa anak panah? 1 ke 2? Sekali. Sekali saja sebab tak ada tempat tolak. Okey. Lepas tu bagi 3850 bagi 7. Kalau ini awak buat, awak dapat 550. Ini awak potong. Itu tatanya 550 lah kalau siapa nak tahu Azibra dia macam mana nak buat dia. So cikgu sudah terangkan kepada kamu soalan 1 dan soalan 2. Kamu cuba sendirilah soalan 3 dan 4. Okey, soalan 3 dan 4
Cikgu akan terangkan besok juga. Cikgu akan besok ke? Ya. Cikgu akan terangkan besok juga. Tapi kalau kamu tidak ada masalah, besok awak boleh tanya saya